kasih Kusyad. Saya memang lepas ni insya-Allah kalau ada rezeki doakan memang nak komit dengan CTD dengan tim OBC yang awesome kat sini. Jap. Alamak kamu ni. Janganlah interview pula. Jap. Dia kalau ada orang yang cakap dia declare dia nak komit dekat CTD. Tahu tak CTD ni dia berlaku pada pukul berapa? Hari apa? Pukul 9. Hari apa? Setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Tak kerja ke Yop? Okay. Teruskan. Saya full timer dah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Semua coaches awesome kat sini. Kejap sayang. Ayah tu nak share kejap. Ni semua leaders ni sayang. Kejap ya sayang. Kejap. Anak. Biasalah cabaran macam ni. Okay. Saya memang daripada corporate dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah bila buat benda ni full time macam Abang Faz kita pun, saya rasa kita ada the world class training. Kita bersyukur sangat dengan apa yang telah disediakan oleh syarikat, apa yang team leaders, tak kira daripada SOCMED team ke, daripada apa-apa team pun memang luar biasa. Tinggal lagi orang-orang kita atau kita sendiri nak betul-betul grab dengan apa training ada. Macam JJ cakap, kita boleh dengar 30 minit ke berjam-jam Jimron dan sebagainya. Akhirnya it boils down to apa tuan-tuan dan puan-puan? Action. Biar kita dapat 1-2 perkara tapi kita terus take action and do it. Sebab kita kalau kita walaupun kita full time tapi kalau kita tak full heart, kita tak boleh fully utilize masa kita untuk buat benda ni. Kita orang kata main-main lah orang kata. Memang susah nak achieve apa-apa yang serius. Macam kita kerja 9 to 5, kalau kita kerja 9 to 5, kita clock in 8.30, kita dah ada benda nak kena buat. Ada bosses yang kita answerable, kita ada benda-benda ni. Sekarang ni kita answerable kat siapa? Are we accountable tak apa benda, aktiviti yang kita nak buat? Are we really serious in the goals yang kita dah set dengan kita punya, ni saya mengingatkan diri saya sendiri dengan saya punya leader saya. Are we actually part of our goal? Leader kita punya goal. Sebab kita nak support kita punya leader punya apa target dia kan. Dan saya nak jadi penyumbang utama. Sebelum saya bercakap tentang tim saya menjadi penyumbang utama pada diri saya punya performance, saya kena bercakap tentang macam mana saya punya role untuk bantu saya punya leader saya untuk dapat apa yang dia ni. I want to be part of dia punya goal. Macam tu. Lepas tu yang saya suka sangat tu apabila dia mention pasal ni. Dia kata bila orang cakap no ni, ni memang interesting sebab dia benda sampai satu stage tu kita dah jadi macam lali tau. Macam kita tak ada apa-apa. Our job is to sampaikan. Sama ada level NC, orang tu NC, senior kita ke. Sebab bila dengar apa yang Uncle Alan sebutkan pasal leaders tu, saya cakap terus terang, kadang-kadang kita dah tengok banyak example orang biasa-biasa, level biasa-biasa. Tapi ada something yang trigger dalam soul dia, terus dia jadi leader. Dia jadi leader sebab apa? Sebab dia take responsibility of dia punya life dia, apa yang dia nak achieve. Dia jadi orang yang sangat serius. Dia berubah. Walaupun orang tu background biasa-biasa, maksudnya tak ada kena-mena dengan education, tak ada kena-mena dengan apa benda kejayaan dia, tapi bila dia mula serius dengan apa yang dia nak buat, dia ada something lah trigger dalam soul dia tu, dia akan cari ilmu, dia akan pergi training, tak payah suruh, semua dia akan. Itu yang saya rasa sekarang ni kerja kita adalah untuk stay the course. Macam JJ cakap 2 tahun dia dalam tahun kedua ada salah seorang daripada dia punya team dia yang rejoin balik dan go all the way sampai level PT dan sebagainya. Maksudnya kita kena stay on. Kita yang kena stay on. Dan orang cakap no tu sama sekali bukan kata sebab dia, bukan sebab kita, tapi diri orang tu sendiri. Sebab kita kena faham orang datang dengan macam-macam baggages dan macam-macam benda. Jadi tugas kita sampaikan. Dan orang tak kisah kita tahu banyak mana pun, tapi orang kisah how much we care about them. Itu yang kalau dalam corporate memang saya jadi merah, tapi bila dalam warna kan, yang warna merah tu kan, saya akan jadi merah sangat masa dulu-dululah. Tapi sekarang saya dah blend lah. Saya dah blend. Saya banyak biru tu, yang baju pun biru. Saya memang biru. Saya pun macam ni lah, kita dah memang stres kan. Kita nak buat benda ni happy. Kan tahu tak Ustaz? Kita nak buat apa-apa pun biar kita happy. Kita happy dulu. Kita enjoy the proses kita, sama ada nak turun berat badan, nak minum air kosong, nak cakap dengan kita punya senior ke apa ke kan. Yang penting happy. Kita sendiri happy.
Lepas tu point yang saya dapat lagi adalah kita kena work on ourselves. Ini yang saya rasa what you become as a person untuk capai setertentu. Memang kita rasa kalau sebab macam ni, sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita sebenarnya a bit comfortable, cakap terus terang. Bab makan tu tak ada masalah, betul. Kita comfortable sangat. Even leaders kita macam saya pun kita rasa comfortable. So kalau kita tak achieve kita punya goal tu, kita rasa relax, macam tak rasa bersalah pun. itu memang problem. So macam mana tu yang saya cakap tu, saya sendiri pun orang kata ada that cabaran. Maksudnya macam mana kita nak be serious. Itu yang saya rasa selepas ini let's talk action lah, more action. Satu lagi memang kita pun tahu kita cakap banyak macam mana pun tapi tak ada action, no point juga. Jadi macam tu. Jadi saya tak tunggu dah, saya tak tunggu sesiapa. Saya love all. Saya akan go on jalan. Saya akan tolong siapa yang willing, siapa yang nak. Kita akan nampak di kalangan tim kita yang memang nampak serius sangat memang dia nak berubah tu. Sebab dulu saya hanya ingat jihad kesihatan tau. Saya duk ingat saya hanya nak fokus pada online coaching. Rupanya bila JJ cerita semalam tu, saya dah nampak rupanya yang besar lagi adalah jihad ekonomi. Dua benda ni kita ada solution dekat dalam. So sepatut kalau orang nampak lah kedua benda ni memang tak buat benda lain lah. Memang tak buat benda lain. Tak buat benda lain. Part time pun buat benda ni, tak boleh buat part time lain. Master semua betul-betul skill kat sini. Apanya susahnya dengan social media. Saya cakap terus syukur pada Allah dalam masa MCO tu saya ada cabaran. Saya tak keluar dari rumah pun. Alhamdulillah. 100% buat benda ni. Allah izinkan. Saya dengan wife semalam, saya sharing sikit, saya pergi kita dah start boleh rentas negeri apa semua. Jadi kita pun start lah ziarah, jumpa sahabat lah, saudara. Kalau kita dengar story diorang, the struggle dari segi kesihatan dan apa yang dia go through waktu MCO itu, Masya Allah. Kita akan terus terdiam dan kita rasa syukur sangat kita bertemu dengan program. Siapa sini setuju dengan saya kat tangan? Alhamdulillah kan? Just on nutrition kita sahaja. Ada di kalangan sahabat kita kat sini yang dengan izin Allah langsung tak kena COVID. Ada yang diuji tak apa. Maksudnya kalau kena pun tidak severe. Itu satu bab. Saya tak tahulah apa akan jadi kat saya kalau setahun lepas saya macam tu, obese macam tu. Dan melalui zaman MCO dengan pandemik tu, dalam keadaan saya tak berubah lagi physically, kesihatan saya. Wallahu a'lam apa akan jadi. It's a fine line. Begitulah sayang dengar. It's a fine line. Dan kalau kita tak all out tu, boleh imagine macam mana orang yang kita ni nyawa yang kita bersama. Tapi tak apa, maksudnya kita go on, tapi rasa tanggungjawab tu, dan sampai saya cakap dekat tim saya, ini dah jadi macam fardu kifayah. Kalau dalam satu keluarga tak ada orang yang ada ilmu ni, mana berdosa. Sebab ni sekarang ni macam ni. Sebab makan memang nak makan, tapi adakah makanan itu membawa kepada kebaikan? So, ilmu luar biasa. Cakap terus terang dengan ilmu GI aja pun kita dah boleh selesaikan semua diabetes, isu diabetes. Sedangkan ramai orang yang berdependent on ubat. Ubat tu drugs, tuan-tuan. Dia ada severe side effects. Kita pun tahu. Berapa ramai orang makan ubat ni, lepas tu akhirnya rosak pinggang, ada side effect lain. Dan ubat tu berubah-ubah. Dia adalah based on medical dia adalah dia punya test group dia, macam vaksin samalah semua kan. Tapi pointnya kita nak ke terus dependent on ubat ni? Kita nak ke dependent on drugs? Bila saya go through banyak leads ni, saya perasan memang kalau dah nampak pattern. Kalau di obese saya akan tanya, ada tak makan ubat secara berterusan ke apa? Memang ada. Kalau orang yang umur tu, kita dah boleh agak umur 40 plus, 50 plus, dia makan ubat banyak, dia tak cakap kat kita. Tapi bila kita tanya dia, simptom yang sama. Dia memang susah nak kawal berat badan bila dia dah banyak makan drugs. Dan kita kena faham, ini adalah cause, dia panggil tu, macam cosmet, dia panggil macam mana? Dia drugs yang maintenance drugs. Kenapa? Apa maksud maintenance drug? Dia akan selesaikan simptom sahaja. Untuk
dia ada ubat yang ni, ada tapi priority kepada pharmaceutical company adalah untuk buat ubat yang kalau dia buat R&D dia spend ratus-ratus juta, bilion ke apa untuk buat ubat ni. Dia nak ubat yang orang pakai sampai bila-bila, betul? Sama macam food industry. Dia nak kita addicted dengan benda Allah tu. Sebab tu dah dia letak segala macam MSG ni, apa benda tu supaya orang addicted dengan benda Allah tu. Sampai bila-bila. Dia tak boleh lawan hawa nafsu tu sebab addiction tu ada. Sama macam benda ni. Kalau orang tu dah biasa sesama, dia biasa ambil, nak hilangkan simptom tu, dia ambil Clarinet selesai. Esok kena lagi, dia ambil lagi Clarinet. Clarity. Betul? Pening kepala, demam, orang akan ambil Panadol. Nampak tak? So berapa banyak untung kat situ. Tapi point dia, macam saya pernah tengok satu artikel atau satu video, dia beritahu yang bagusnya sebab apa? Sebab minum air bersama dengan Panadol tu. Orang tu kerap minum air kosong pun punya. Placebo effect kan, sebab kita dah macam kita dah brainwash. Kalau kita sakit kita kena bukan maksudnya tak ada pergi rawatan, maksud saya kena wajib berubat, kita kena hand in hand dengan medical apa semua. Tapi maksud saya macam tu. So inilah mission kita nak bebaskan belenggu yang ada dekat masyarakat sekarang, pemakanan yang tak sihat dengan bergantung pada ubat-ubatan. Serius statistik tau yang Stephen Chin cakap. Dan saya appreciate semua leaders yang sebab kita ada misi yang sama. Ramai lagi orang yang kita nak kena selamatkan. Ramai. Sangat-sangat ramai. Dan dalam bidang financial planning, kalau tuan-tuan dan puan tahu, orang akan berhabis duit kat sini. Orang akan kejar career, all out, akhirnya dia akan sacrifice kesihatan. Betul? Dia akan sacrifice kesihatan dan ke mana akhirnya duit-duit dia punya golden shake dia ke, dia punya VSS dia ke, apa ke, ke mana akan pergi akhirnya? Waliyazubillah, habis ke hospital. Ini yang kita ada dalam kita ni program. Jadi maksudnya belief kita kena as strong as that. Dan apa cabaran sekalipun, insya-Allah kita boleh atasi. Insya-Allah. Terima kasih. Terpanjang pula. Terima kasih PT Salahuddin. Alhamdulillah. Saya pun haus tengok dengar Ustaz Salahuddin cakap kan. Jadi